Three, two, one. Selamat pagi, kami dari kumpulan Trio akan menyentuh tentang topik pertama iaitu pengenalan penghayatan etika dan penerapan dalam acuan Malaysia. Kenapa etika dan penerapan penting pada diri kita? Pertama, saling menghormati. Kedua, berkepribadian yang tinggi. Ketiga, hidup harmoni. Dan keempat, membina negara bangsa. Bagi pengenalan penghayatan etika dan penerapan dalam acuan Malaysia, ada tiga, iaitu etika, etos, dan etiket. Bagi definisi etika pula, dalam segi bahasa, prinsip moral atau nilai-nilai akhlak dan pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Dari segi sosiologi, iaitu satu standard menyeluruh mengenai benar atau salah, atau menjelaskan apa yang sebenarnya perlu dilakukan oleh manusia. Bagi definisi etos dalam segi bahasa, iaitu sifat ciri sesuatu bangsa, budaya, era dan lain-lain. Dalam segi sosiologi, bagi etos iaitu usaha membangunkan bangsa, individu, keluarga dan komuniti. Beza sejarah, etnik, bahasa, agama, budaya dan geografi. Akan menerangkan tentang etiket. Etiket ini merupakan peraturan-peraturan tingkah laku dan sopan santun dalam kehidupan seharian atau dalam hubungan kekeluargaan. Seterusnya kita masuk dalam peradaban iaitu adab, adat resam dan adat istiadat. Perbezaan antara ketiga-tiga ini ialah adab bermaksud tingkah laku yang baik, sopan santun, berbudi bahasa dan berbudi pekerti. Manakala adat resam pula bermaksud adat yang menjadi kebiasaan kepada sesuatu kaum. Dan yang terakhir pula ialah adat istiadat. Adat istiadat ialah berbagai-bagai adat yang diikuti atau peraturan. Susun masa etika dan peradaban berdasarkan prakolonial, kolonial dan postkolonial. Bagi zaman prakolonial merupakan zaman belum berlakunya penjajahan kuasa asing, tetapi telah wujud tiga aspek dalam zaman tersebut, seperti adab, adat resam dan adat istiadat. Bagi adab, seperti adab makan, adab berkawan dan adab orang tua. Bagi adat resam seperti adat meminang, adat merisik, memberi ampau pada musim perayaan, memakai sari dan dhoti pada hari Deepavali. Dan bagi adat istiadat pula seperti khatan, majlis pertabalan diraja dan pernikahan. Bagi zaman kolonial iaitu zaman berlakunya kuasa asing, prinsip etika di bawah dalam bentuk pakaian, percakapan dan pentadbiran. Dia datang dalam tiga juga dalam etika, etos dan etiket. Okey. Bagi zaman postkolonial iaitu zaman moden di mana masyarakat telah dapat menerima perubahan dan pencampuran yang telah berlakunya pada zaman kolonial. Bagi zaman postkolonial ini adalah bermaksud moden, iaitu bercampur gaul. Dalam etika moden ini ada adab, ada adat istiadat, adat resam, etika, etos dan etiket. Kerangka menganalisis etika dan peradaban acuan Malaysia melalui sejarah, struktur sosial dan biografi. Yang pertama adalah struktur masyarakat Melayu. Struktur masyarakat Melayu mempunyai dua struktur sosial, yaitu struktur sosial tradisional dan moden. Setiap dua struktur ini mempunyai 4 tahap. 2 tahap teratas dikelaskan sebagai golongan pemerintah dan 2 tahap terbawah dikelaskan sebagai golongan yang diperintah. Seterusnya dalam kerangka menganalisis etika dan peradaban acuan Malaysia ialah prakolonial. Prakolonial ini ialah adat
dan adab yang wujud dalam sistem Kesultanan Melayu. Etika pada prakolonial diterjemah dalam tingkah laku kehidupan seharian, formal atau tidak formal, yang disebut sebagai adab, adat resam, dan adat istiadat. Seterusnya ialah kolonial. Kolonial ialah dasar sesebuah negara yang mengeksploitasi sesuatu kawasan serta masyarakat yang dianggap lemah dari berbagai sudut seperti ekonomi, sosial, budaya, corak pentadbiran, serta politik. Dan seterusnya yang terakhir adalah pasca kolonial. Pasca kolonial ialah campuran daripada kolonial dan prakolonial dan merupakan era modern. Zaman modern atau sekarang senang menerima variasi pencampuran versi etika secara langsung atau melalui teknologi. Nilai etika yang bercampur baur ini juga wujud dalam persekitaran formal dan tidak formal dalam kehidupan seharian. Seterusnya, saya akan sambung dengan subtopik penghayatan etika dan peradaban mengikut peringkat individu, keluarga, komuniti, dan masyarakat. Pengenalan. Individu, keluarga, dan masyarakat adalah struktur sosial asas sesebuah negara. Kita boleh meneliti etika yang telah terbina dalam diri kita. Etika dalam keluarga dan etika dalam komuniti seperti tempat kerja, tempat tinggal, dan tempat belajar. Penghayatan etika dalam kalangan individu adalah sangat perlu ke arah membina peradaban yang tinggi dalam sesebuah negara. Contohnya, etika amalan perniagaan, profesion kedoktoran, kewartawanan, perguruan, dan lain-lain. Sebagai individu, kita seharusnya memberi layanan dan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan. Individu juga perlu mempunyai sikap yang bertanggung jawab, jujur, amanah, adil, dan menjaga agama. Dari segi etika dalam kalangan keluarga ialah setiap ahli keluarga perlulah berkomunikasi secara sopan dan tidak menggunakan perkataan yang kasar semasa berinteraksi. Selain itu, setiap ahli keluarga harus menjalankan peranan serta tanggung jawab masing-masing. Anak-anak hendaklah menjaga, mentaati, menghormati, dan membantu ibu bapanya. Tanggung jawab seorang bapa pula ialah memberi perlindungan, nafkah, kasih sayang, dan didikan kepada isteri dan anak-anak. Manakala tanggung jawab seorang isteri pula ialah membantu suami mengurus keluarga, termasuklah menyediakan keperluan harian untuk semua ahli keluarga. Kemantapan didikan agama dalam sebuah keluarga dapat mengelakkan tingkah laku atau sikap yang tidak beretika seperti berjudi, minum arak, perebutan harta, dan sebagainya. Secara tidak langsung dapat menjaga nama baik keluarga. Seterusnya, etika dalam kalangan masyarakat. Masyarakat yang mengamalkan hidup yang baik dan beretika dapat memelihara keamanan, keadilan, dan kesejahteraan yang berterusan. Di samping dapat membentuk persekitaran yang sihat, justru dapat menghindari masalah-masalah sosial. Dari segi etika dalam negara pula, setiap masyarakat perlu mematuhi akta dan undang-undang negara. Contohnya, membayar cukai yang ditetapkan oleh kerajaan, di samping melaksanakan dan menjaga amanah demi kedaulatan negara. Okey, bagi subtopik yang terakhir, iaitu penghayatan etika dan peradaban mengikut konteks masyarakat, negara, dan pasaran. Dalam konteks masyarakat akan hidup aman harmoni. Kedua, dapat hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum. Dan yang terakhir, kehidupan lebih sempurna kerana pengaruh dan kekuatan etika serta adab yang diamalkan. Dalam konteks negara pula, dapat menjalinkan hubungan yang diplomatik.
Seterusnya, dapat memajukan ekonomi negara dan menjadikan negara contoh. Bagi konteks yang terakhir pula ialah dapat memudahkan interaksi antara firma dan pelanggan, dapat memajukan ekonomi bagi sesuatu pasaran dan dapat memenuhi etika SOP sebagai pekerja. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.